Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh dunia. Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Seperti biasa anda semua bersiaran secara eksklusif bersama saya Jufazli Syah Ahmad, penganalisis politik bebas yang paling ditakuti oleh bosku Najib, penyamun 1MDB. Pak Cik Mak Cik Otok Arung, apa khabar kamu semua? Ui, laju ni. Baru berapa saat baru beri salam. Sudah 100 juta views. So, hari ini perbahasan perdebatan undang-undang disambung lagi tentang keputusan kes mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini adalah berkaitan dengan keputusan kes perbicaraan jenayah rasuah SRC International Datuk Seri Najib Tun Razak bernilai 42 juta ringgit yang telah diumumkan oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Ini antara keputusan mahkamah yang cukup panas, tergempar dan mengejutkan di seluruh dunia kerana ia adalah kekalahan yang tidak disangka-sangkakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan penyokong-penyokong bosku Najib dalam UMNO. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas, pengkritik bebas, sebagai hero rakyat, saya akan membongkarkan secara eksklusif keputusan rasmi 3 orang hakim Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya dalam kes jenayah rompakan SRC International Datuk Seri Najib Tun Razak bernilai 42 juta ringgit. Semalam dan kemarin saya membongkarkan keputusan kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak secara terperinci di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Maka hari ini saya akan menyambung semula keputusan rasmi 3 orang hakim Mahkamah Rayuan berkaitan dengan keputusan kes jenayah SRC International Datuk Seri Najib Tun Razak yang ramai Pak Cik Mak Cik Otok Arung dalam UMNO tidak tahu. Cerita-cerita dongeng palsu orang-orang UMNO ni cuba menipu dan berbohong kepada rakyat Malaysia. Katanya kes mahkamah bosku Najib ni ditutuplah, hukuman penjara 12 tahun dibatalkanlah, katanya bosku Najib ni menanglah. Jadi saya di sini ingin memperbetulkan fakta segala penipuan cerita dongeng-dongeng ni Pak Cik Mak Cik Otok Arung ini adalah kisah benar. Keputusan rasmi kes jenayah rasuah Datuk Seri Najib Tun Razak 42 juta ringgit di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Keputusan ini perlu untuk saya kongsikan semula, perlu untuk saya bongkarkan semula supaya tidak ramai lagi rakyat kena kencing, kena berak, kena tipu, kena rompak ya oleh bosku Najib ni, Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Jadi sebelum makin panas kita punya live ni, jangan lupa Pak Cik Mak Cik Otok Arung tap screen. 400 juta lebih orang sudah ni menonton. Okey. Kalau anda tak suka dengan syarahan undang-undang ini, jangan tengok ya. Bosku Najib, Raja Petra, Lokman Adam, macam-macam UMNO di sini ya.
Kalau kamu tidak suka dengar kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam perbicaraan kes SRC International ni, yang julung-julung kalinya dibongkarkan secara eksklusif, jangan kamu tengok ini live. Nanti kamu sakit jantung, nanti kamu berdarah bernanah lubang telinga kamu. Jadi di sini saya tidak memaksa sesiapa untuk menontonnya. Ini hanya untuk perkongsian ilmu sahaja, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Ini bukan isu politik ini. Ini kes jenayah besar. Kes jenayah rasuah ya. Jadi saya di sini bukan mau bertatak, mau bergaduh ke, atau mau sakitkan hati sesiapa. Saya sebagai penganalisis politik bebas yang tidak tahu siapa saya Jufazli Syekh Ahmad ya. Penganalisis politik bebas yang paling popular di dunia, yang paling ditakuti oleh bosku Najib. Saya ni graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran membongkarkan bukti-bukti jenayah rasuah politikus-politikus dalam sistem politik dunia. Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Sudah namanya graduan master kelas pertama CGPA 3.97 memanglah. Saya ni tahu undang-undang, tahu perlembagaan, tahu macam-macam perkara kan. Jadi saya tahu bosku Najib. Kalau tak suka dengan live ni, jangan tengok bosku. Jangan kasih susah diri sendiri. Pergilah kau tidur. Tak payahlah kau tengok Sejuk Pazli. Nanti tambahlah kau tu. Tak boleh tidur malam kalau kau tengok Sejuk Pazli ni. Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Selain daripada pembongkaran semula keputusan kes jenayah rompakan SRC International, Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya, saya juga akan membongkarkan bukti-bukti rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes jenayah ini. Saya ulang ya. Kita punya live ni apa yang sangat-sangat menarik. Secara eksklusif, saya juga akan mendedahkan, membongkarkan, memperincikan bukti-bukti kesalahan jenayah Datuk Seri Najib Tun Razak yang kantoi mencuri merompak duit syarikat SRC International 42 juta ringgit. Jadi ini sangat penting untuk kita bongkarkan semula kerana tinggal 11 hari sahaja lagi, lebih kurang 10 hari sahaja lagi, perbicaraan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Tertinggi Negara iaitu Mahkamah Persekutuan akan bermula pada 15 Ogos 2022. Jadi, dalam keadaan kita menghitung hari Datuk Seri Najib Tun Razak akan merasmikan penjara Sungai Buloh adalah lebih baik untuk kita membongkarkan semula keputusan rasmi kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak di tangan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Saya tahu di sini ramai peminat penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi kalau kamu sakit hati dengan live Jufazli Syekh Ahmad ni, jangan kamu tengok. Nanti ada yang mati kena serangan jantung. Jadi bertenang kamu, relax kamu, steady kamu bosku. Ini biasalah Jufazli Syekh Ahmad kan penganalisis politik bebas, pengkritik bebas. Jadi tugas saya adalah berkongsi ilmu undang-undang, ilmu perlembagaan kepada rakyat Malaysia tentang keputusan kekalahan rasmi kali kedua Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Rayuan yang ramai orang tak tahu. Kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak kalah lagi? Datuk Seri Najib ni kalau kes jenayah dia tidak ada lagi menang ya setakat ini. Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Yang ini Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Perbicaraan kes jenayah SRC International Datuk Seri Najib Tun Razak ini keputusan yang terkini. Keputusan terbaru Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Datuk Seri Najib Tun Razak malu. Dia malu dengan orang-orang UMNO kalau kita bongkarkan semula keputusan kes jenayah SRC International yang telah diumumkan oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Bosku Najib dengan orang-orang UMNO ni sakit hati. Kalau kita bongkarkan 1001 bukti kesalahan jenayah, bosku Najib ni merompak duit rakyat dalam syarikat SRC International sebanyak 42 juta ringgit. So, Pak Cik Mak Cik Oto Arum memandangkan sudah ada 400 juta orang menonton ni,
Izinkan saya untuk berkongsi ilmu undang-undang, suka atau tidak, percaya atau tidak, itu bukan kita punya pokok perbahasan, itu bukan kita punya tajuk ya. Saya hanya memetik semula kenyataan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan berserta bukti-bukti kukuh perbicaraan kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak bernilai 42 juta ringgit yang telah diputuskan oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Baiklah. Are you ready, Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang marah tengok live ini? 3 juta ahli UMNO yang sakit mental, yang koyak mental, yang kepanasan. Belum lagi bosku Najib ni disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Sudah kamu mengamuk, bertenang kamu, ini baru keputusan. Belum lagi betul-betul disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Bertenang kamu bosku Najib. 3 juta ahli UMNO. Kamu layan dulu konon orang-orang UMNO yang mengomen-ngomen tu, yang marah sudah tu. Belum lagi aku mula ni. Ini baru bunga-bunganya. Baru introduction Pak Cik Makcik Oto Arung. Okey, jadi memandangkan bosku Najib dengan 3 juta ahli UMNO sudah bersedia mendengar syarahan Jufazli Syahmat ni, inilah peminat setia, penonton setia kita ni. Bosku Najib dengan 3 juta ahli UMNO ya, selamat datang. Jadi disebabkan bosku Najib dan 3 juta ahli UMNO sudah datang menonton perbahasan undang-undang ini, maka atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama Suara Sakti Keramat Rakyat, atas nama kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, saya mewakili lebih 32 juta rakyat Malaysia ingin mengumumkan kekalahan rasmi Datuk Seri Najib Tun Razak buat kali kedua dalam perbicaraan kes jenayah rompakan SRC International di peringkat Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Pertama, pada 8 Disember tahun 2021 lalu, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mengumumkan dan memutuskan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal disabitkan bersalah atas 7 kesalahan jenayah mencuri, merompak, buat rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa dan jenayah pengubahan wang haram bernilai 42 juta ringgit dana syarikat SRC International Sendirian Berhad. Saya ulang dan saya tegaskan, Pak Cik Makcik Oto Arung. Untuk makluman seluruh dunia, pada 8 Disember tahun 2021, tarikh keramat untuk rakyat Malaysia, yang mana 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mengumumkan Datuk Seri Najib Tun Razak kalah lagi dalam perbicaraan kes jenayah rompakan jenayah rasuah SRC International bernilai 42 juta ringgit. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali terhadap bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang disabitkan dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kerana kesalahan menyeleweng duit rakyat Malaysia sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC International Sendirian Berhad. Tepuk tangan, Datuk Seri Najib Tun Razak kalah lagi. Tepuk tangan Pak Cik Makcik Oto Arung dalam UMNO. Tepuk tangan berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia. Begitulah pengumuman awal, pengumuman rasmi oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Yang sangat-sangat mengejutkan, Datuk Seri Najib Tun Razak dan 3 juta ahli UMNO yang berkumpul dalam mahkamah. Datuk Seri Najib Tun Razak kalah lagi. Astagfirullahalazim. Apalah berlaku sama bosku Najib ni ya. Kehidupan dia kaya, cash is king, banyak duit, besar kabel, tapi kalah lagi.
Aku pun bergaruk kepala, aku pun terkejut dengan keputusan ni. Sebab iyalah bosku Najib ni kan sangat kaya, mengalahkan kekayaan Tuhan. Bosku Najib ni kan sangat-sangat berkuasa, mengalahkan kuasa Tuhan lah konon-kononnya. Tapi akhirnya kalah lagi. Buat kali kedua, pakcik-makcik Oto Arung, ada kata orang UMNO bosku Najib bebas. Pembetulan bukan bebas ya. Ini kalah. Dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Hukuman dikekalkan. Denda 210 juta ringgit kerana Datuk Seri Najib Tun Razak disabitkan bersalah atas jenayah penyelewengan. Dana SRC International 42 juta ringgit. Ya? Sebab itu bosku Najib tu naik turun mahkamah sebab dia memang kalah lagi. Kenapa bosku Najib naik turun mahkamah? Sebab dia merayu. Dia tak mahu masuk penjara Sungai Buloh. Bosku Najib takut masuk penjara Sungai Buloh. Sebab itu bosku Najib ni sampai sekarang kesian. Memang kesian ya Datuk Seri Najib Tun Razak. Kalah lagi. Ini bukan saya yang umumkan ya pakcik-makcik Oto Arung. Ini keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak disahkan sebagai banduan penjenayah, perompak, pencuri, penyamun, penyangak, perasuah yang didapati bersalah mencuri duit rakyat Malaysia dalam syarikat SRC International sebanyak 42 juta ringgit. Panel 3 hakim yang diketuai oleh Ya Arif, Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil, bersama Ya Arif Hakim Datuk Hazana Mihad dan Ya Arif Hakim Datuk Wazir Alamaidin Mira memutuskan untuk menolak rayuan yang dikemukakan oleh ahli Parlimen Pekan iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak atas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang telah didapati Datuk Seri Najib Tun Razak kalah dan bersalah di peringkat mahkamah tersebut pada 28 Julai tahun lepas. Ingat ya, saya ulang ya, yang mengumumkan Datuk Seri Najib Tun Razak kalah ni bukan Jufazli Syahmat. Saya ni hanya membongkarkan semula ya, pakcik-makcik Oto Arung. 3 orang nama hakim yang sangat-sangat berani menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak adalah Yang Arif Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil, kedua Yang Arif Hakim Datuk Hazana Mihad, dan hakim yang ketiga Yang Arif Hakim Datuk Wazir Alamaidin. 3 orang hakim mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak terbukti bersalah atas 7 kesalahan jenayah berat. Jenayah rasuah, jenayah pecah amanah, salah guna kuasa, jenayah pengubahan wang haram. Dana SRC International sebanyak 42 juta ringgit. Tidak ada satu orang hakim pun dalam Mahkamah Rayuan memberi kemenangan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini kekalahan rasmi, kekalahan mutlak, kekalahan mandatori, kekalahan yang sangat memalukan, yang sangat mengejutkan Datuk Seri Najib Tun Razak sampai Datuk Seri Najib Tun Razak kecewa dengan kekalahan ini. Sudah terlambat nak kecewa-kecewa Datuk Seri Najib. Terlampau tamak merompak, kenyang shopping-shopping bersama bosku Rosma. Inilah akibatnya ya. Malu kalah 3-0 di tangan 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan. Selain itu, panel hakim Mahkamah Rayuan memberi alasan penghakiman kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak kalah lagi buat kali kedua pakcik-makcik Oto Arung. Ini ramai orang tak tahu bukti-bukti kukuh, bukti-bukti yang cukup kuat. Datuk Seri Najib Tun Razak kantoi merompak dan mencuri duit pelaburan negara Malaysia sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC International Sendirian Berhad. Saya nak tanya orang-orang UMNO di sini. Adakah anda semua tahu kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak itu kalah lagi
Buat kali kedua di tangan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, Pak Cik Makcik Oto Arung. Oh, Pak Cik Makcik Oto Arung yang amat saya hormati dalam UMNO. Adakah anda semua tahu bukti-bukti kukuh yang ditemui oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan sehingga Datuk Seri Najib Tun Razak disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh selama 12 tahun? Tak tahu Pak Cik Makcik Oto Arung, tak apa. Kamu hanya tahu merompak mencuri bersama bosku, itu tidak menghairankan. Kamu memang bangga makan duit haram, duit rasuah, duit dedah, itu saja kamu tahu kan? Tak apa Pak Cik Makcik Oto Arung. Biar saya memperincikan satu persatu. Membongkarkan semula. Mendedahkan secara eksklusif. Apakah pendedahan bukti yang sangat-sangat mengejutkan oleh 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan. Bukan saya yang temui bukti ni ya. Hakim-hakim yang temui bukti Pak Cik Makcik Oto Arung. Baiklah. Dengar baik-baik ya. Kalau bosku Najib tak bersedia dengar bukti-bukti yang diumumkan oleh 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, jangan tengok video Jufazli Syahmad ini. Boleh mati kena serangan jantung. Pak Cik Makcik Oto Arung UMNO ni, kalau tak suka dengan pendedahan bukti-bukti rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak, sila berambus dan keluar daripada siaran ini. Bahaya Pak Cik Makcik Oto Arung. Boleh mati sia-sia tu. Dalam lubang kubur, dalam neraka Jahannam. Sudahlah masuk penjara Sungai Buloh, mati terkejut sebab bukti-bukti Datuk Seri Najib Tun Razak merompak ni memang real. Cukup panas Pak Cik Makcik Oto Arung. Baiklah, ada sudah yang panas. Biar saya mulakan. Kenapa dan mengapa 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan tanpa rasa takut mati, tanpa rasa takut dibom C4, tanpa rasa takut ditembak, memberi kekalahan yang sangat-sangat teruk kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, kalah 3-0. Apakah bukti-bukti Datuk Seri Najib Tun Razak merompak? Semalam Pak Cik Makcik Oto Arung minta bukti. Sekarang saya bagi bukti. Bukti ini disahkan benar oleh 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan ya. Keputusan Hakim Muktamar tak boleh U-turn, tak boleh dipertikaikan sebab bukti memang valid, memang high credibility, memang sangat benar dan sahih 100%. Kalau kau tak setuju, tak percaya dengan bukti-bukti ini, sudah terlambat ya sebab Datuk Seri Najib Tun Razak sudah kalah pun. Sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, nasi sudah jadi bubur. Okey, kita sambung ya Pak Cik Makcik Oto Arung. Menurut alasan penghakiman, 3 orang hakim yang arif lagi bijaksana di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya menyatakan dalam alasan penghakiman bertulis bahawa bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, didapati mengaku tidak mengembalikan dana 42 juta ringgit milik syarikat SRC International Sdn Bhd yang dimasukkan secara salah ke akaun bank peribadinya. Sebaliknya, semua duit itu telah digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini bukti yang cukup besar yang dinyatakan oleh 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan sebab musabab Datuk Seri Najib Tun Razak kalah lagi buat kali kedua. Kata Hakim, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, didapati oleh 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, dia tidak mengembalikan dana 42 juta ringgit milik syarikat SRC International Sdn Bhd yang dikreditkan secara salah ke akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebaliknya, semua duit 42 juta ringgit itu habis digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Di samping itu juga, Ya Arif Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil berkata, perkara lazim bagi mana-mana pemegang akaun yang tersilap atau tidak sengaja
menerima dana ke dalam akaunnya adalah untuk memulangkannya dan membetulkan kesilapan itu. Tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak tidak melakukan sedemikian apabila 42 juta ringgit itu dipindahkan ke dalam akaun bank peribadinya. Inilah alibi, bukti kukuh, alasan penghakiman 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang memberi kekalahan yang sangat teruk kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam perbicaraan kes SRC di Mahkamah Rayuan, untuk makluman Pak Cik Mak Cik Oto Arung dalam UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri mengaku di hadapan hakim-hakim bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tidak memulangkan semula duit syarikat SRC International sebanyak 42 juta ringgit kepada rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia sebelum ini. Malah Datuk Seri Najib Tun Razak juga mengaku bersama peguam-peguam dia semua duit 42 juta ringgit yang masuk dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak sudah habis digunakan, sudah dibelanjakan Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Maka disebabkan bukti fakta alibi kukuh ini, Datuk Seri Najib pun sudah mengaku secara tidak langsung sepanjang prosedur perbicaraan kes SRC International, maka hakim mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak melakukan kesalahan jenayah yang cukup besar. Dia bukan sahaja tidak memulangkan semula duit rompakan 42 juta ringgit kepada syarikat SRC, malah dia menggunakan semua duit itu bersama bosku Rosmah dan UMNO. Saya tahu kebenaran ini terlalu pahit untuk ditonton, didengar dan dilihat Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Apa yang pasti, Datuk Seri Najib Tun Razak sudah pun kalah kali kedua di Mahkamah Rayuan. Jadi kalau kau cakap bukti ini tak benar, sudah terlambat sebab hakim mengesahkan bukti ini benar, malah diakui oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Betapa dupangnya bosku Najib ini, dia pergi mengaku depan 3 orang hakim. Dia bagi tahu dengan hakim, "Ya Arif, saya tidak ada pulangkan duit 42 juta ringgit tersebut. Ya Arif, saya mengaku semua duit itu saya pakai untuk shopping bersama bosku Rosmah." Ini adalah kegagalan terbesar bosku Najib sepanjang perbicaraan kes SRC di Mahkamah Rayuan yang ramai Pak Cik Mak Cik Oto Arung dalam UMNO tak tahu. Ya. Jadi ini, kalau anda sebagai orang UMNO nak tanya kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak kalah, ia adalah kerana kedupangan bosku Najib sendiri. Dia pergi mengaku duit tu dia tak pulangkan kepada kerajaan Malaysia dan dia habiskan duit tu. Saya tak takut untuk bongkarkan semua perkara ni sebab ini adalah keputusan hakim. Bukti diumumkan oleh hakim. Saya hanya membacakan semula. Jadi saya tak takut kena saman. Sebab Datuk Seri Najib pun sudah kalah. 3 orang hakim cakap Datuk Seri Najib memang perompak, penyamung, pencuri, perasuah, penyangap. Memang banduan penjenayah. Bukan saya yang kata ya. 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang kata Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Okey, sekarang ni yang takut ni bosku Najib ini. 11 hari lagi dia akan dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Bosku Najib tak bersedia lagi ni dibicarakan dekat Mahkamah Persekutuan. Sebab dia sudah kalah di Mahkamah Rayuan. Bukti kukuh ditemui. Bukti baru ditemui. Malah bosku Najib pun dupang-dupang. Dia pergi mengaku. Bosku Najib mengaku. Kasih habis duit rompakan 42 juta ringgit. Dia mengaku. Saya tak ada pulangkan duit 42 juta ringgit itu kepada syarikat SRC, kepada kerajaan Malaysia. Jadi tak hairanlah kenapa bosku Najib ini dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun ya. Tak hairanlah bosku Najib ini kalah sampai didenda 210 juta ringgit. Tak hairanlah bosku Najib ni ya sampai kalah 4-0. Kalau main bola di atas padang, bosku Najib lawan 4 orang hakim. Hakim-hakim tu kasih kalah bosku Najib. Bosku Najib dapat telur, dapat kosong. Kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia dapat gol 4. Menang 4 mata. Jadi begitulah contoh yang cukup mudah ya. Kekalahan teruk bosku Najibnya sudahlah kalah di Mahkamah Tinggi, kalah lagi di Mahkamah Rayuan.
Bosku Najib ni tidak ada kemaluan ya. Sebab tu dia pun tak malu jadi perompak, tak rasa bersalah jadi perompak. Yelah, tak serik-serik ya. Kalah kes jenayah besar ni. Tapi biasalah kan, mafia penjenayah yang tak ada kemaluan tu memang macam begitulah kehidupan dia. Bangga makan duit haram, bangga makan duit curi, bangga makan duit rasuah, bangga jadi kaya hasil merompak mencuri duit rakyat, duit negara dalam syarikat SRC. Begitulah kehidupan bosku yang cukup jahil, yang memang biasalah makan duit haram. Ya, jadi pakcik makcik Oto Arong kita sambung ya. Apa lagi bukti? Dalam penghakiman ringkas setebal 54 muka surat, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan berkata, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah membuat aduan dengan pihak bank apabila dana SRC sebanyak 42 juta ringgit dimasukkan secara salah ke akaun bank peribadinya. Tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak agak berpuas hati apabila menerimanya dan menggunakan dana itu sesuka hati. Ini 3 orang hakim Mahkamah Rayuan dalam alasan penghakiman bertulis 54 muka surat berkata Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah membuat laporan kepada pihak bank apabila dana SRC International dikreditkan dimasukkan secara salah oleh Jolo ke dalam akaun bank pribadinya. Tetapi kata hakim, Datuk Seri Najib Tun Razak agak berpuas hati apabila menerima duit tersebut dan menggunakan duit haram itu sesuka hati. Sepanjang perbicaraan mahkamah, bosku Najib salahkan Jolo. Dia cakap, ini salah Jolo. Dia yang kasih masuk duit tu. Jadi hakim-hakim cakap, kalau betul Jolo yang salah, kenapa kau tak buat laporan kepada pihak bank? Tak buat laporan polis, tak buat laporan SPRM. Kenapa kau tak tangkap Jolo waktu tu kau jadi Perdana Menteri? Kenapa kau tak siasat Jolo? Kenapa kau tak dakwa Jolo dalam mahkamah waktu tu kau Perdana Menteri yang paling berkuasa? Lepas tu, 3 orang hakim mendapati bosku Najib ni menipu dalam mahkamah. Sebab dia cakap, Jolo tersalah bank in. Jadi hakim pun cakap, kenapa kau tak buat laporan kepada pihak bank? Kenapa kau tak pulangkan duit tu semula? Kalau betul Jolo salah masuk duit. Kenapa kau pakai semua duit tu dengan penuh gembira? Sampai hakim cakap, bosku Najib shopping guna duit yang salah masuk dalam akaun bank peribadi dia tu dengan sesuka hatinya. Pakcik makcik Oto Arong. Jadi inilah antara bukti kuku bosku Najib kalah. Kantoi merompak mencuri, berkomplot, bersekongkol dengan Jolo. Dia yang arahkan Jolo kasih masuk duit tu. Sebab itu bosku Najib kasih habis semua duit tu. Jadi setelah duit itu habis dibelanjakan oleh bosku Najib, oleh bosku Rosma, oleh UMNO, dengan sangat gembira diorang shopping guna duit haram. Tiba-tiba apabila dibicarakan dekat Mahkamah Malaysia, terus bosku Najib, duit tu salah masuk. Jadi hakim-hakim merasakan alasan bosku Najib ini tidak boleh diterima. Di sisi undang-undang, kalau betul bosku Najib sudah tahu dia salah terima duit 42 juta ringgit, sepatutnya dia perlu pulangkan, dia perlu buat laporan kepada pihak bank, laporan kepada pihak polis, lapor kepada pihak SPRM. Lepas tu pulangkan duit tu pergi syarikat SRC dan Kerajaan Malaysia. Jangan kau pakai ikut suka hati kau sampai habis. Jadi bosku Najib ni memang tak pandai menipu sepanjang perbicaraan mahkamah. Untuk makluman pakcik makcik Oto Arong dalam UMNO ya, bosku Najib dengan peguam-peguam dia ni tak pandai menipu. Dah lah tak pandai merompak. Tak pandai sembunyikan bukti. Dia pergi tipu 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang cerdik pandai, yang genius tu. Hakim-hakim ni, pengalaman saya naik turun mahkamah, menang kes mahkamah ya. Setakat ini saya menang, sebab itu saya bebas. Hakim-hakim ni, dia punya pantang kau tipu. Jadi apabila bosku Najib ini melanggar pantang larang perbicaraan mahkamah, dia menipu dengan peguam-peguam dia.
Jadi apabila bosku Najib ni dupang-dupang menipu, kalah lagi 3-0 di Mahkamah Rayuan. Bukti pun ditemui. Bosku Najib cakap tak tahu. Dia cakap yang salah Jolo sebab salah kasih masuk duit. Jadi hakim pun menganggap alasan ini bohong dan tipu. Kalau betul bosku Najib tak tahu, kenapa bosku Najib dengan sangat gembira, ikut suka hati dia, membelanjakan semua duit 42 juta ringgit yang kononnya Jolo tersalah masuk pergi akaun bank peribadi bosku Najib. Jadi alasan ini sangat-sangat tak logik, menjerut, memenggal kepala bosku Najib di hadapan 3 orang hakim. Pak Cik Makcik Oto Arong, ini adalah kesilapan terbesar bosku Najib dan peguam-peguam hebat dia. Peguam dia semua hebat. Tapi masalah peguam-peguam hebat dia ini, kantoi menipu depan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Sebelum ini bosku Najib menipu Hakim Muhammad Nazam Muhammad Ghazali. Dia buat lagi taktik penghujahan substantif, tipu-tipu. Jadi akhirnya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai bosku Najib dan peguam-peguam hebat dia ni menipu dalam perbicaraan kes jenayah SRC di hadapan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, akhirnya dibogelkan dan ditelanjangkan semua penipuan bosku Najib tentang dana haram SRC 42 juta ringgit yang sudah habis digunakan oleh bosku Najib, bosku Rosmah dan UMNO secara haram. Saya petik, I quote, kenyataan alasan penghakiman 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang memberi kekalahan yang sangat teruk 3-0 kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Kata hakim-hakim yang arif, tidak pernah ditunjukkan penggunaan dana itu ada kaitan dengan SRC International atau perniagaannya. Hakim Muhammad Nazlam Muhammad Ghazali menganggap pemindahan dana itu ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak mesti dilakukan dengan pengetahuan Datuk Seri Najib, kerana jika tidak, beliau tidak akan membelanjakan 42 juta ringgit tersebut. Hakim mendapati duit SRC yang masuk dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak tu bukan digunakan untuk projek pembangunan rakyat, tetapi ia digunakan untuk perbelanjaan peribadi bosku Najib, bosku Rosmah dan untuk dana politik macam-macam UMNO. Hakim-hakim mendapati bosku Najib menghabiskan duit rompakan 42 juta ringgit milik syarikat SRC bukan untuk tujuan pelaburan, tetapi rupa-rupanya untuk beli jam Rosmah, beli barang kemas berlian untuk bosku Rosmah dan kawan bosku Rosmah, rupa-rupanya untuk buat renovation rumah, untuk bagi dedak rasuah parti UMNO, untuk bayar hutang kad kredit bosku. Syarikat SRC itu ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia bukan untuk bosku Najib, bosku Rosmah shopping. Bukan untuk dana politik UMNO. Bukan untuk bagi dedak rasuah dengan 3 juta ahli UMNO. Syarikat SRC International ditubuhkan oleh rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia adalah untuk pelaburan di seluruh dunia, untuk pembangunan projek-projek rakyat, untuk perniagaan untuk rakyat dan negara. Tiba-tiba bosku Najib sendiri mengaku dalam proseding mahkamah, bosku Najib ini yang menjadi ketua perompak dalam UMNO diarahkan oleh bosku Rosmah dan 3 juta ahli UMNO mencuri merompak duit SRC. Saya ulang, Pak Cik Makcik Oto Arong, ini keputusan hakim yang amat sukar diterima oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sebab dia kalah teruk buat kali kedua. 3 juta ahli UMNO memang malu apabila kantoi berkomplot dengan bosku Najib
menggunakan duit rompakan haram 42 juta ringgit milik rakyat dalam syarikat SRC International. Jadi akhirnya Hakim Muhammad Nazlan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini bersama 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mendapati Bosku Najib guna duit haram curi 42 juta ringgit bukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan pembangunan negara, tetapi untuk perbelanjaan peribadi dia, untuk dana politik dia bersama UMNO. Ini namanya mencuri. Ini namanya merompak. Ini namanya rasuah. Ini namanya jenayah pengubahan wang haram. Ini namanya pecah amanah, salah guna kuasa. Sebab itu, ini antara bukti yang ditemui oleh hakim-hakim. Transaksi keuangan duit curi 42 juta ringgit bukan digunakan untuk SRC tapi digunakan untuk perbelanjaan peribadi Bosku Najib dan Bosku Rosmah. So, saya menghormati hak Datuk Seri Najib Tun Razak, Rosmah, orang-orang UMNO untuk mencuri dan merompak di dunia ini. Kalau anda bercita-cita untuk jadi perompak, penyangak, perasuah, itu adalah pilihan kehidupan anda. Tetapi dalam negara Malaysia berdaulat yang ada undang-undang, Pakcik-makcik Oto Arung, inilah akibatnya. Bila kau memilih untuk jadi perompak, penyamun, penyangak Bosku Najib, jadi akhirnya bukti-bukti ditemui, kau kalah, dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, maka Bosku Najib perlu menerima kekalahan ini kerana kau sendiri memilih bangga jadi perompak, bangga makan duit haram, bangga makan duit rasuah bersama orang-orang UMNO. Kami tak larang Bosku Najib jadi perompak. Kami tak larang 3 juta ahli UMNO bangga jadi perompak, penyamun, penyangak dekat negara ni. Kami tak larang Bosku Najib, orang-orang UMNO bergotong royong dengan Bosku Najib dengan Jolo ni mencuri merompak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC International. Tetapi hukumannya di negara rule of law macam negara Malaysia ini akibatnya Bosku Najib kalah lagi. 3-0 kalah buat kali kedua. Check in penjara Sungai Buloh lagi 12 tahun. Ini bukan hal kecil. Kekalahan ini adalah kekalahan yang sangat besar yang menghancurkan legasi politik Datuk Seri Najib Tun Razak. Kalau Datuk Seri Najib Tun Razak bangga jadi banduan penjenayah perompak, saya hormati. Tetapi ini keputusan hukuman penjara ni cukup berat, 12 tahun Pakcik-makcik Oto Arung. Kek-kek yang dirompak dalam syarikat SRC ni memang dikongsi dengan 3 juta ahli UMNO. Sebab itu 3 juta ahli UMNO mempertahankan perompak, ketua penyamun, ketua lanun kesayangan mereka ni. Kita tak hairan. Tapi saya di sini hanya berkongsi ilmu undang-undang. Apakah bukti-bukti perompak, penyamun, banduan, penjenayah lanun bernama Bosku Najib ini yang bangga jadi perompak, yang dia sendiri memilih jadi perompak, kalah. Kita mau bincang, kita mau sama-sama berfikir. Apakah bukti-bukti Bosku Najib merompak? Kita semua mencari jawapan. Kenapa Bosku Najib kalah lagi di Mahkamah Rayuan? Jadi sekarang saya berkongsi ilmu, berkongsi jawapan. Kau suka atau tak suka, kau percaya atau tak percaya, itu bukan tajuknya. Tajuknya sekarang ini, Bosku Najib kantoi menipu dalam mahkamah sehingga dia kantoi membelanjakan semua duit rompakan tu. 42 juta ringgit. Seterusnya, menurut hakim-hakim Mahkamah Rayuan lagi, oleh itu, keseluruhan keterangan mengukuhkan kesimpulan hakim bahawa Najib Razak mempunyai pengetahuan mengenai 42 juta ringgit yang dipindahkan ke dalam akaunnya. Jadi alasan Bosku Najib tak tahu duit 42 juta ringgit itu masuk dalam akaun banknya memang satu pembohongan yang maha dahsyat. Kalau Bosku Najib tak menipu, kalau dia tak cakap, tak tahu, dia boleh bebas, dia boleh menang Pakcik-makcik Oto Arung dalam UMNO. Tapi dupangnya Bosku Najib ni, dia guna perkataan tak tahu. Ada orang UMNO tanya dengan saya hari ini, bila Bosku Najib cakap tak tahu pasal duit 42 juta ringgit masuk dalam akaun bank peribadi dia. Ni hakim cakap. Hakim-hakim tulis apa Bosku Najib cakap sepanjang pembelaan perbicaraan kes SRC Pakcik-makcik Oto Arung. Bosku Najib dengan peguam-peguam dia sendiri mengaku depan hakim,
Tak tahu kenapa 42 juta ringgit masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib. Tapi hakim mendapati semua duit itu digunakan sesuka hati oleh bosku Najib sehingga bosku Najib tidak memulangkan duit itu dan tidak melaporkan duit itu salah masuk dalam akaun bank peribadi dia. Jadi apabila semua duit itu sudah habis dibelanjakan 42 juta ringgit, hakim mendapati bosku Najib memang tahu. Dialah yang mengarahkan Jolo untuk tolong dia merompak, mencuri dan cuci secara haram duit SRC International sebanyak 42 juta ringgit. Pakcik Makcik Oto Arum. Hakim menambah lagi bahawa mahkamah juga bersetuju dengan penemuan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sebelum ini bahawa bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan jelas menunjukkan bahawa pergerakan aliran keuangan 27 juta ringgit dan 5 juta ringgit serta 10 juta ringgit daripada akaun bank SRC adalah tindakan penyalahgunaan yang tidak jujur. Habis. Masalah bosku Najib sepanjang perbicaraan mahkamah dengan peguam-peguam hebat dia, mereka tak boleh menafikan aliran keuangan dalam sistem perbankan dunia yang mana 27 juta ringgit masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib itu dipindahkan daripada syarikat SRC. Ini duit SRC, ini akaun bank peribadi bosku Najib. 27 juta ringgit bosku Najib arahkan Jolo kasih masuk dalam akaun bank peribadi bosku. Jadi ini terang-terangan penyalahgunaan kuasa oleh bosku Najib selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas penasihat emeritus syarikat SRC. Cuba Pakcik Makcik Oto Arum bayangkan. Bukti kukuh aliran keuangan ditemui. Rupa-rupanya 42 juta ringgit yang masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib itu sememangnya dipindahkan daripada akaun syarikat SRC. Jadi aliran keuangan ini tidak boleh digelapkan, tidak boleh dispin, tidak boleh diubah-ubah oleh bosku Najib dan peguam-peguam dia. Ini kes jenayah besar yang dianggap oleh 3 orang hakim mahkamah rayuan, jenayah rasuah, penyalahgunaan kuasa yang tidak jujur oleh bosku Najib selaku bekas Perdana Menteri. Jadi akhirnya 3 orang hakim mahkamah rayuan bersetuju dengan keputusan Hakim Muhammad Nazlan sebelum ini di Mahkamah Tinggi yang mana memang betul ada bukti kukuh. 42 juta ringgit yang masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib itu adalah duit yang dicuri oleh bosku atas bantuan Jolo daripada akaun syarikat SRC. Bosku Najib memang takut ya kalau bukti ini saya kongsikan kepada seluruh dunia, kepada orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra, orang Cina, India, Sabahan dan Sarawakian. Ini bukti yang sangat-sangat kuat. Pihak pendakwaan berjaya membongkarkan money trail 27 juta ringgit. Round pertama dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi bosku setelah duit itu dicuri daripada akaun syarikat SRC. Round kedua, duit 5 juta ringgit masuk lagi dalam akaun bank peribadi bosku Najib atas arahan bosku Najib kepada Jolo. Dicuri daripada akaun bank syarikat SRC. Round yang ketiga, hakim dan pihak pendakwaan menemui bukti kukuh. Aliran keuangan 10 juta ringgit dari akaun syarikat SRC dimasukkan ke dalam akaun bank bosku Najib. Jadi apabila pemindahan ini berlaku, ini namanya jenayah merompak, jenayah mencuri. Ini namanya jenayah salah guna kuasa, jenayah pecah amanah. Ini namanya terang-terangan merompak bosku Najib. Sebab itu kau kalah ya. Bosku Najib pun pening-pening lalak blur. Kenapa dia kalah? Bosku jangan pura-pura dupang ya. Memang terbukti 3 aliran transaksi keuangan berjumlah 42 juta ringgit. Masuk secara berperingkat-berperingkat. Kau sendiri arahkan Jolo untuk pindahkan duit daripada akaun syarikat SRC ke dalam akaun bank peribadi kau.
Ini adalah duit pelaburan rakyat. Sepatutnya duit 42 juta ringgit ini tidak boleh disimpan dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini duit negara, tidak boleh disimpan dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Duit 42 juta ringgit ini adalah milik syarikat SRC. Adalah milik rakyat, milik negara. Maka ia secara logik wajib disimpan dalam akaun bank syarikat SRC. Persoalan dalam perbicaraan kes jenayah SRC ini, Bosku Najib kantoi menyimpan duit SRC dalam akaun bank peribadi dia. Malah bukan sahaja duit itu disimpan dalam akaun bank peribadi bosku, digunakan, dibelanjakan dengan sewenang-wenangnya tanpa diketahui oleh rakyat dan kerajaan Malaysia. Ini namanya apa? Inilah namanya mencuri, merompak, Bosku Najib. Kata Bosku Najib baru-baru ni, saya bukan didakwa sebab mencuri dan merompak. Saya didakwa sebab money laundering. Pembetulan. Bosku Najib turut dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun kerana jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa, jenayah rasuah. Apa maksud jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa, jenayah rasuah ni? Inilah namanya mencuri. Rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa ni bahasa akademik, bahasa undang-undang. Bahasa kampung, bahasa pasarnya bermaksud merompak, mencuri, penyangak. Jadi memang pandai betul Bosku Najib ni cakap pusing-pusing menipu ya. 7 kesalahan jenayah ni bukan sahaja melibatkan anti money laundering. Jenayah mencuri, merompak. Bosku Najib kantoi menyimpan duit SRC dalam akaun bank peribadi dia dalam AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Ini namanya mencuri, merompak, pecah amanah, salah guna kuasa. Inilah namanya merompak. Pak Cik Makcik Otok Arung, apa maksud rasuah? Rasuah tu maksudnya mencuri. Saya tahu ramai orang-orang UMNO Dupang di sini. Tolong belajar bahasa Melayu. Maksud rasuah tu mencuri. Ini kes jenayah rasuah 42 juta ringgit. Ini maksudnya kes rompakan 42 juta ringgit. Jadi aku tahulah Bosku Najib ni pun tak pandai bahasa Melayu. Dia hanya pandai merompak. Pak Cik Makcik Otok Arung. Jadi, kes ini menjadi perhatian seluruh dunia sebab ini keputusan terkini tau. Ini berita terkini. Ini bukan berita basi. Pak Cik Makcik Otok Arung. Bosku Najib kalah teruk buat kali kedua. 3-0. Di tangan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Jadi Bosku Najib ni sangat popular sebab dia perompak, penyamuk, penyangak. Kita sambung lagi. Ya Arif Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Hakim Abdul Karim juga berkata, 42 juta ringgit itu dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak dan tidak pernah dialihkan ke mana-mana akaun lain. Dan 42 juta ringgit itu habis digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuba anda bayangkan, duit pelaburan rakyat, duit pelaburan negara yang sebelum ini disimpan dalam akaun bank syarikat SRC. Dia punya ending, dia punya penamat aliran duit tu ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Duit itu bukan tamat dalam akaun bank peribadi Jolo. Duit itu bukan ditemui dalam akaun bank Zeti Aziz. Duit itu bukan ditemui dalam akaun bank Hakim Muhammad Nazlan dan Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan. Duit itu bukan ditemui dalam akaun bank Jufazli Syamat atau akaun bank tu Dr. Mahathir atau akaun bank Tan Sri Mahidin Yassin. Duit 42 juta ringgit itu, ending dia ditemui dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak sebanyak 42 juta ringgit dalam AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Cuba anda bayangkan, kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak kalah? Sebab hakim mendapati bukti aliran keuangan itu, duit curi itu berakhir dalam akaun bank peribadi bosku. Maka bosku adalah dalang utama, big boss, director, dia pengarah dalam wayang projek rompak-merompak ni. Dialah yang melantik Jolo sebagai orang tengah untuk kasih masuk duit curi, duit haram itu sebanyak 42 juta ringgit.
Kata orang UMNO itu rezeki bosku. Kata orang UMNO kita ni cemburu dan dengki dengan kekayaan bosku. Ini bukan soal rezeki. Ini bukan soal cemburu atau dengki. Tajuk kita pada malam ini, Datuk Seri Najib Tun Razak kalah lagi. 3-0 di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Tajuk perbahasan kita pasal kes jenayah rompakan berprofil tinggi ini ya Pak Cik Makcik Oto. Datuk Seri Najib Tun Razak kekal dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Kami ni tak malu jadi miskin. Kami bangga jadi miskin. Kami bersyukur jadi miskin. Sebab kami tak mahu jadi perompak macam Datuk Seri Najib Tun Razak, Pak Cik Makcik Oto Arom. Ya? Jadi kami lebih rela jadi miskin daripada jadi perompak macam bosku Najib sampai dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Ini kes jenayah berkepentingan awam. Ini tentang duit rakyat, duit negara. Yang kau rompak bosku, rakyat perlu tahu. Islam mengharamkan mana-mana pemimpin merompak, mencuri harta rakyat, harta negara. Terang-terangan begini. Islam melaknat mana-mana pemimpin yang merompak, mencuri. Macam apa yang dibuat oleh bosku Najib ini, Pak Cik Makcik Oto Arom. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan neraka jahanam kepada pemimpin dan pengikut-pengikut pemimpin perompak penyamun di dunia ni. Jadi saya sebagai orang Islam, saya menyampaikan ilmu undang-undang ni supaya ia menjadi pengajaran kepada generasi baru, generasi lama, pemimpin baru, pemimpin lama. Kalau kau merompak, memang beginilah nasib kau macam bosku Najib. Kalah, check in penjara Sungai Buloh. Tak lama lagi dibicarakan kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Kalau bosku Najib menipu lagi di Mahkamah Persekutuan, macam dia tipu hakim-hakim Mahkamah Rayuan, confirm kalah 5-0, mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh, gali lubang kubur sendiri. Kita sambung Pak Cik Makcik Oto Arom. Di samping itu juga, kata hakim, sebaik sahaja dana berkenaan diterima ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau menggunakan dana tersebut dengan mengeluarkan beberapa cek. Nah, ini bukti paling kuat lagi. Bukan sahaja duit itu ditemui dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Bukan sahaja duit itu habis dibelanjakan dengan sangat gembira oleh bosku Najib tanpa takut penjara Sungai Buloh dan penjara neraka jahanam Allah. Hakim-hakim Mahkamah Rayuan mendapati duit-duit rompakan itu dikeluarkan menggunakan 3 cek. Bosku Najib sendiri mengambil cek tersebut. Bosku Najib cakap dia tak tahu. Tapi akhirnya dia ambil cek tu. Duit haram rompakan tu. Dia arahkan pegawai bank, AM Bank untuk tunaikan 3 cek. Matilah kau. Kata bosku Najib, ada siapa-siapa nampak aku curi ambil? Cek. 3 cek. Duit curi diambil oleh bosku Najib di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Dan duit itu ditunaikan ke dalam akaun bank peribadi bosku Najib untuk shopping bersama bosku Rosma. Jadi kalau tidak ada cek tersebut, bosku Najib boleh menang. Tapi sayang 1000 kali sayang, sial dan cukup sial, malang tak berbau, bosku Najib terlupa untuk bakar cek tersebut. Dalam sistem perbankan dunia, bila kau sudah tunaikan cek-cek duit rompakan ni, memang cek itu akan disimpan oleh mana-mana bank. Jadi bosku Najib ni tak pandai merompak. Dia ingat kalau dia curi duit SRC 42 juta ringgit, bukti tak ada. Tapi bukti tu banyak. Buktinya apa? Woi penyamun dupang, cek yang kau ambil tu dengan orang-orang kau dekat AM Bank. Pak Cik Makcik Oto Arom. Saya petik kenyataan hakim. Dalam keadaan ini, perayu iaitu Najib Razak sudah mengetahui dana yang dikreditkan ke dalam akaun banknya dan mengikut undang-undang, Najib Razak bertanggungjawab dan akan dipertanggungjawab terhadap aktiviti dalam akaunnya. Akaun bank tu atas nama Datuk Seri Najib Tun Razak. Nombor IC Datuk Seri Najib Tun Razak. Tanda tangan Datuk Seri Najib, bukan tanda tangan Jolo. Lepas tu, cek-cek itu atas nama Datuk Seri Najib Tun Razak.
Bukan nama Jolo, bukan nama Zeti Aziz, bukan nama Jupazli, bukan nama Tun Dr. Mahathir, bukan nama Tan Sri Mahyudin Yassin. Bukan nama orang lain, nama Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang ambil cek itu, yang mengarahkan cek itu ditunaikan dengan sangat cepat adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Siapa yang jadi saksi? Pegawai-pegawai bank AM Bank yang menjaga akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak, yang menjaga cek duit Datuk Seri Najib Tun Razak, mendedahkan semua modus operandi Bosku Najib merompak, mencuri dan mencuci secara haram duit rakyat Malaysia dalam syarikat SRC International. Jadi sampai sekarang bukti ini antara punca utama kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak kalah teruk 3-0 di Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya pada 8 Disember 2021 lalu. Yang Arif, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan juga bersetuju dengan Hakim Muhammad Nazlan bahawa semua elemen penting mengenai penyelewengan harta rakyat yang diamanahkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak telah disalahgunakan dengan jelas. Saya ulang. 3 orang hakim Mahkamah Rayuan bersetuju dengan dapatan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali bahawa semua elemen bukti penting mengenai penyelewengan harta rakyat yang diamanahkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak telah digunakan dengan jelas. 42 juta ringgit duit SRC itu adalah amanah rakyat, amanah negara kepada Bosku Najib untuk pelaburan, untuk pembangunan negara. Akan tetapi, harta rakyat bernilai 42 juta ringgit itu yang diamanahkan kepada Bosku Najib telah disalahguna. Duit itu telah dicuri, dirompak, dibelanjakan untuk perbelanjaan peribadi Bosku Najib dan Bosku Rosmah. Sebab itu kalah. Hakim berkata lagi, keterangan jelas menunjukkan Najib Razak telah menyeleweng 42 juta ringgit serta 3 pertuduhan pecah amanah dan memindahkan untuk kegunaan beliau sendiri serta telah menyeleweng secara tidak jujur. Kau tahulah Bosku Najib ni kan, pandai menipu, pandai merompak, pandai berbohong. Jadi akhirnya dicop oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Bosku Najib tidak jujur sebagai bekas Perdana Menteri, sebagai bekas Menteri Keuangan, sebagai bekas Big Boss syarikat SRC. Malu ya bosku. Lupa, bosku tidak ada kemaluan. Sangat-sangat memalukan ya, seorang bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan dicop, dilabel sebagai bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan yang tidak jujur kerana menyeleweng duit rakyat dalam syarikat SRC sebanyak 42 juta ringgit. Malulah ya Allah ya Tuhanku. Kau ni orang berpangkat tinggi. Lepas tu kantoi depan hakim-hakim Mahkamah Rayuan mencuri, merompak, menyeleweng 42 juta ringgit. Lepas tu kau dicop sebagai pemimpin tertinggi negara yang tidak jujur. Ini bukan saya yang kata. Saya hanya petik alasan penghakiman bertulis 3 orang hakim Mahkamah Rayuan ya. Bosku Najib, jangan marah, jangan sakit hati, jangan koyak ya. Mau tangkap saya tak ada jenayah. Kau tangkaplah saya 100 kali pun, saya tak takut. Okey? Seterusnya, Ya Arif Hakim Abdul Karim berkata, walaupun perayu iaitu Najib Razak berpendapat bahawa dana itu digunakan untuk program tanggungjawab sosial korporat CSR, hakikatnya dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan peribadinya secara langsung dan tidak langsung dan dalam beberapa kes untuk tujuan politik yang berkaitan dan dikira untuk memajukan kerjaya politik Najib Razak. Ini alasan Bosku Najib merompak. Kata Bosku Najib, saya membelanjakan dan mencuri duit SRC 42 juta ringgit ya hakim-hakim sebab saya guna untuk tanggungjawab sosial korporat CSR. Saya bagi duit dengan anak-anak yatim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cuba pakcik-makcik Otok Arum bayangkan, Bosku Najib ni dia tembak kepala dia sendiri depan hakim-hakim. Kenapa dia kalah? Sebab dia sendiri mengaku, Ya Arif, saya menggunakan duit syarikat SRC 42 juta ringgit
Saya curi duit SRC sebab saya nak bagi dengan anak-anak yatim, bagi tanggungjawab sosial korporat. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam, kitab Al-Quran tidak pernah mengarahkan kita kalau kita nak bagi derma dengan anak-anak yatim, kita perlu merompak dulu. Kita bagi derma rompakan secara haram kepada anak-anak yatim. Ini berdosa besar ini. Jadi bagi hakim ini adalah pengakuan secara tidak langsung Bosku Najib merompak pakcik makcik Oto Arung. Jadi Bosku Najib ni, ya Allah ya Tuhanku, betapa dupangnya yang kau pergi mengaku tujuan kau merompak duit SRC tu untuk tanggungjawab sosial korporat. Memanglah kau disumbat dalam penjara Sungai Buloh, Bosku Najib. Selain itu, kata hakim, berdasarkan rekod juga, 42 juta ringgit tu kebanyakannya 90% daripada duit itu digunakan untuk shopping bersama Bosku Rosmah, beli jam, beli set belian, buat renovation rumah, bayar hutang kad kredit, bagi dedak rasuah dengan UMNO, orang-orang UMNO, untuk dia punya kerjaya politik. Jadi ini satu jenayah ya. Bosku Najib ingat, kalau dia curi duit SRC, lepas tu dia guna duit tu, dia cuci secara haram, bagi dengan anak-anak yatim, dia ingat itu bukan satu jenayah. Ini satu jenayah. Ini namanya jenayah pengubahan wang haram, mencuri, merompak secara sistematik. Bosku Najib dengan orang-orang UMNO ni, dorang curi duit rakyat dalam syarikat SRC 42 juta ringgit itu. Dorang ingat ini bukan jenayah besar. Dorang ingat Bosku Najib tidak akan didakwa di mahkamah, tidak akan dijatuhkan hukuman penjara. Ini salah ya. Matlamat tidak menghalalkan cara. Bosku Najib, orang-orang UMNO, aku tahu kamu ni kaya raya semua hasil daripada merompak duit rakyat, duit negara. Tapi apabila kamu kantoi mengaku membelanjakan semua duit ni untuk CSR, untuk bagi dengan anak-anak yatim, cuci duit haram secara sistematik, lepas tu shopping bersama Bosku Rosmah, guna untuk dana politik sendiri. Jadi benda ni jenayah berat, jenayah merompak, jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram namanya. Jadi suka ataupun tidak, ini memang kena dihukum di sisi undang-undang. Walaupunlah Bosku Najib dengan 3 juta ahli UMNO cakap, oh ini tak salah, merompak 42 juta ringgit tak salah. Ini rezeki bosku, ini rezeki kami. Memanglah itu rezeki kamu, tapi ini namanya dalam Islam rezeki haram. Mengikut hukum-hukum Allah dan undang-undang di dunia ni, rezeki yang kau dapat hasil merompak ni 42 juta ringgit, Bosku Najib, macam-macam bosku dalam UMNO, ini rezeki haram. Rezeki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rezeki haram yang mengikut undang-undang dan perlembagaan negara, satu jenayah rompakan besar. Jadi balasannya apa? Akibatnya apa? Dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun lah, kalah lagi. Disuruh bayar balik duit yang kau rompak tu 5 kali ganda. Bosku Najib ni sudah happy dengan orang-orang UMNO ni. Merompak sejak kita. Tidak juga tu ditahu oleh rakyat. Kita rompak sekalinya, kantoi dalam mahkamah, bukti berlambak, hakim temui bukti, Bosku Najib belanjakan duit tu semua untuk CSR, untuk shopping bersama Bosku Rosmah, checkmate and game over lah. Kena bayar balik duit tu. Bosku Najib ingat, kalau dia merompak dengan orang-orang UMNO, tak bayar balik duit rompakan tu. Bayar balik 5 kali ganda. Ini yang paling lawak dan lucu ya. Malang sangat malangnya, setelah Bosku Najib bersukaria dengan sangat gembira, bergotong royong dengan Jolo, Bosku Rosmah dan orang-orang UMNO mencuri merompak 42 juta ringgit. Hakim-hakim Mahkamah Rayuan memerintahkan, Hakim Muhammad Nazlan, Hakim Mahkamah Tinggi sebelum ini, memerintahkan Bosku Najib untuk bayar balik duit yang sudah habis diorang belanjakan tu 5 kali ganda. Pakcik-makcik Oto. Jadi jumlah duit yang perlu dibayar hasil daripada perbelanjaan duit rompakan tu oleh Bosku Najib, Bosku Rosmah dengan orang-orang UMNO, dia kena bayar lebih banyak daripada 42 juta ringgit tu. Rezeki haram yang diorang dapat tu kena dipulangkan balik. Itu namanya rezeki haram.
210 juta ringgit. Inilah namanya rezeki haram dalam penjara Sungai Buloh akhirnya. Kena bayar balik tau bosku Najib. Jangan kau ingat tak bayar balik. Ini baru kes 42 juta ringgit. Cuba kau bayangkan. Kes 2.3 bilion ringgit. Kalau bosku Najib kalah lagi kes 1MDB ya, di Mahkamah Tinggi bernilai 2.3 bilion ringgit itu, dia kena bayar 11.5 bilion ringgit. Kalau dia kalah. Jadi jumlah duit yang dia rompak tu 5 kali ganda kena bayar balik. Ini masalah besar ni. Walaupun duit tu semua sudah habis dibelanjakan. Walaupun kata bosku hakim, saya sudah habis pakai 2.3 bilion ringgit, 42 juta ringgit, 27 juta ringgit. Tapi kau tahu apa kata hakim? Bayar balik. Jangan kau ingat tak bayar balik. Bayar balik 5 kali ganda. Jadi aku kan baca keputusan mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak, aku ketawa, aku rasa lucu sebab betapa dupangnya bosku Najib dengan orang-orang UMNO ni kan. Dorang ingat, dorang merompak tu tak ada bukti, tak kantoi. Dorang ingat duit tu tak dikasih pulang balik. Bukan sahaja disuruh kasih pulang. Bukan sahaja disuruh kembalikan. Kena bayar balik 5 kali ganda. Itulah kalau bosku Najib kasih balik duit tu, ndaklah dia bayar 5 kali ganda. Kalau dia mengaku bersalah ya, depan tu Dr. Mahathir, depan polis-polis, special branch. Selamat bosku Najib ni dengan orang-orang UMNO. Ini laporan mahkamah ya, bukti ni, ini bukan daripada saya ya. Bosku Najib tidak boleh nafikan kebenaran ini kerana bosku Najib sendiri sudah kalah 2 kali berturut-turut di Mahkamah Tinggi dan terkini di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Bukti ini ditulis ya oleh 3 orang hakim. Anda semua boleh baca alasan penghakiman 3 orang hakim Mahkamah Rayuan dalam website rasmi Mahkamah Rayuan. Cuba anda cari website rasmi Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Anda semua akan jumpa dokumen, alasan penghakiman dan bukti-bukti Datuk Seri Najib Tun Razak merompak mencuri duit rakyat Malaysia sebanyak 42 juta ringgit. Ini sumber autoritatif yang high credibility. Mahkamah sendiri yang mengesahkan bukti-bukti kukuh Datuk Seri Najib Tun Razak kalah dan didapati bersalah atas 7 kesalahan jenayah rasuah mencuri merompak 42 juta ringgit duit rakyat Malaysia. Selain itu juga, Pak Cik Makcik Otok Arong. Hakim Abdul Karim bersama hakim-hakim Mahkamah Rayuan bersetuju dengan Hakim Muhammad Nazlan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak menguruskan hal ehwal syarikat SRC International dan oleh sebab itu beliau telah diamanahkan menjaga dan melindungi aset serta harta syarikat. Tetapi bosku Najib menggunakan jawatan sebagai big boss syarikat SRC dengan cara mencuri dan merompak secara sistematik duit pelaburan rakyat yang diamanahkan kepadanya, sekalinya duit yang dicuri itu disimpan dalam akaun bank peribadinya. Saya petik lagi kenyataan hakim. Ini terbukti selepas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan atas kedudukan itu, bekas Perdana Menteri itu telah mengeluarkan arahan kepada pemegang saham yang perlu dipatuhi oleh lembaga pengarah SRC. Peranan Najib Razak itu secara rasminya berkuat kuasa setelah beliau dilantik sebagai penasihat emeritus syarikat dengan meluluskan pindaan terhadap tata urusan persatuan yang membolehkan jawatan itu diwujudkan. Pelantikan ini bagi membolehkan Najib Razak mengarahkan lembaga pengarah SRC untuk bertindak mengikut arahannya. Atas dasar itu, pelbagai peranan Najib Razak iaitu sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Penasihat Emeritus jelas menunjukkan Najib Razak telah mengarah dan mengawal minda lembaga pengarah syarikat SRC International.
Bukti ini juga menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak kalah. Setelah Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan setelah syarikat SRC International ditubuhkan pada tahun 2012 lalu, Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri meminta jawatan besar dalam syarikat SRC International, iaitu jawatan sebagai Big Boss dalam syarikat SRC. Jolo tidak ada jawatan rasmi dalam syarikat SRC, tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak ada jawatan rasmi dalam syarikat SRC. Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Big Boss dalam syarikat SRC, kantoi mengarahkan ahli-ahli lembaga pengarah syarikat SRC untuk memindahkan duit pelaburan syarikat SRC ke luar negara, dan akhirnya duit 42 juta ringgit syarikat SRC ditemui dalam akaun bank peribadi Bosku Najib. Dan ini dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa oleh Bosku Najib selaku Big Boss syarikat SRC. Bosku Najib kantoi mengarahkan orang-orang bawahannya, termasuklah Jolo yang tak ada jawatan tu, untuk pindahkan duit pelaburan rakyat 4 bilion ringgit keluar negara untuk dicuci secara haram, untuk dirompak Pakcik Makcik Otuar. 42 juta ringgit, sebahagian daripada 4 bilion ringgit itu masuk dalam akaun bank peribadi bosku. Maka ini dianggap sebagai jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah mencuri, jenayah salah guna kuasa, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram yang diketuai oleh Bosku Najib. Kata orang-orang bosku, semua ni salah Jolo. Pokok pangkal buktinya ditemui, Bosku Najib mempunyai jawatan yang paling besar dalam syarikat SRC, sedangkan Jolo tidak ada jawatan rasmi dalam syarikat SRC. Jolo dilantik oleh Bosku Najib sebagai penasihat dan orang tengah untuk pemuda cara merompak, mencuri, menggelapkan dan mencuci secara haram semua duit SRC sehingga dipindahkan ke luar negara. Jolo dilantik sebagai orang tengah, ejen perompak untuk membantu Bosku Najib. Duit yang dipindahkan dari luar negara masuk semula ke dalam akaun bank peribadi Bosku Najib di dalam AM Bank Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Bukti ini menunjukkan 3 orang hakim bersetuju dengan dapatan Hakim Muhammad Nazlan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak adalah watak utama, dalang utama, tok dalang, mastermind, director and producer untuk projek skam merompak dalam syarikat SRC International Pakcik Makcik Oto Aro. Kenapa Bosku Najib dianggap sebagai bersalah, sebagai watak utama, sebagai ketua perompak dalam projek skam SRC International ini sebanyak 42 juta ringgit? Kerana Bosku Najib mempunyai jawatan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berkuasa. Dialah Perdana Menteri, Bosku Najib juga Menteri Keuangan, Bosku Najib juga adalah Big Boss dan pemilik kepada syarikat SRC International, sehingga dia kantoi menyalahgunakan kuasa, mencuri, merompak, memberi rasuah kepada diri sendiri, membelanjakan duit haram 42 juta ringgit bersama Bosku Rosmah. Maka dengan ini, Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak secara rasmi, secara muktamad, dan denda 210 juta ringgit atas 7 kesalahan jenayah Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes jenayah rompakan SRC International bernilai 42 juta ringgit ini. Keputusan telah dibuat, hukuman telah diputuskan. Suka atau tidak, percaya atau tidak, setuju atau tidak, itu belakang cerita. Yang pasti Datuk Seri Najib Tun Razak sedang menghitung hari, tinggal 11 hari lagi. Datuk Seri Najib Tun Razak akan dibicarakan buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan kerana Datuk Seri Najib tidak berpuas hati dengan kekalahan di tangan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya sebelum ini, Pakcik Makcik Oto Arong. Ya, setelah Datuk Seri Najib Tun Razak kalah 3-0, Datuk Seri Najib dan peguam-peguam hebatnya telah membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan, Pakcik Makcik Oto Arong.
Bertahun-tahun perbicaraan kes SRC International ini, masuk 4 tahun. Bosku Najib minta tangguh lagi, tetapi 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan reject permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam baru dia. Tak boleh tangguh lagi perbicaraan kes SRC kerana Datuk Seri Najib Tun Razak sudah lama ditangguhkan hukuman penjara Sungai Buloh dan perbicaraan Mahkamah kes SRC ini. Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan hukuman penjara ini, Datuk Seri Najib Tun Razak cukup berdendam sakit hati apabila bukti-bukti kukuh dia merompak duit SRC International 42 juta ringgit dibongkarkan oleh hakim-hakim yang sangat berani menegakkan keadilan undang-undang, kedaulatan undang-undang, keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya cukup kagum dengan keberanian 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Ya Arif Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil dengan sangat berani memberi kekalahan yang sangat-sangat teruk, yang sangat-sangat memalukan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak buat kali kedua. Datuk Seri Najib Tun Razak kita tidak nafikan adalah bekas Perdana Menteri yang paling berkuasa dan paling kaya di dunia, yang paling hebat merompak, tetapi akhirnya tersungkur jatuh dalam Mahkamah Malaysia, terduduk malu kerana kalah teruk 3-0 dalam perbicaraan kes jenayah SRC International di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya untuk julung-julung kalinya. Inilah satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang kantoi dan didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara Sungai Buloh kerana jenayah merompak, mencuri, buat jenayah rasuah, jenayah salah guna kuasa, pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram yang dilakukan sendiri oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Pak Cik Makcik Oto Arung dalam UMNO, saya tahu kamu sangat marah sakit hati. Jangan kamu sakit hati. Bukan saya yang merompak duit SRC 42 juta ringgit itu. Bertenang kamu. Big boss kamu yang merompak. Jangan kamu salahkan hakim-hakim. Hakim-hakim memang dibayar oleh rakyat dan negara ini untuk berani menegakkan undang-undang tanpa mengira dia Perdana Menteri kah, dia paling kaya kah, dia paling berkuasa kah. Kalau dia didapati beserta bukti-bukti dia merompak, salah tetap salah, kalah tetap kalah, Pak Cik Makcik Oto Arung. Saya tahu sampai sekarang bosku Najib tak boleh tidur malam kerana kalah teruk buat kali kedua di tangan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan Pak Cik Makcik Oto Arung sebab dah terbayang-bayang penjara Sungai Buloh. Kenapa bosku Najib suka postpone perbicaraan mahkamah dia di Mahkamah Persekutuan? Sebab bosku Najib sendiri tahu dia confirm kalah lagi 5-0 di Mahkamah Persekutuan pada 15 Ogos. Ingat Pak Cik Makcik Oto Arung? Tinggal 11 hari lagi, tinggal 10 hari lagi. Penentuan hidup mati bosku Najib, penentuan menang atau kalah lagi bosku Najib dalam perbicaraan kes jenayah rompakan SRC International yang dia sudah kalah 2 kali di Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan ini akan diputuskan oleh 5 orang hakim yang arif lagi bijaksana di peringkat Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya. Saya tahu ramai yang tidak sabar untuk tengok perbicaraan kes SRC International buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya pada 15 Ogos. Jika Datuk Seri Najib Tun Razak dengan peguam-peguam dia tidak bersedia juga, ini tanda-tanda kiamat besar. Boleh kalah teruk buat kali ketiga Pak Cik Makcik Oto Arung. Kenapa bosku Najib tidak suka untuk mempercepatkan perbicaraan mahkamahnya di Mahkamah Persekutuan untuk kali terakhir? Sebab bosku Najib tahu dia confirm kalah Pak Cik Makcik Oto Arung. Based on secret information, berdasarkan bukti-bukti kukuh, bukti-bukti baru yang ditemui oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, bosku Najib berisiko untuk kalah lagi di Mahkamah Tertinggi Negara. Based on secret information, apabila bosku Najib sudah kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, 99.99% bosku Najib akan kalah teruk lagi di Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi negara kita. Jadi ini adalah rule of law. Ini adalah the supremacy of federal constitution. Ini adalah kekuasaan undang-undang yang tidak boleh dikalahkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Cash is king. Hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia tidak takut. Sekaya manapun kau bosku, sebesar mana kuasa kau, sebesar mana kabel kau, bukti-bukti kukuh yang dibentangkan oleh Hakim Muhammad Nazlan dan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mendapati bosku Najib bersalah atas 7 kesalahan jenayah mencuri, merompak, rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram,
amat-amat sukar untuk Bosku Najib bebas daripada hukuman penjara Sungai Buloh. Di negara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan Malaysia, kuasa tertinggi adalah undang-undang dan perlembagaan Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Saya biasa menang dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia. Kenapa saya menang? Walaupun saya miskin, saya bukan Perdana Menteri, saya bukan billionaire, saya bukan cash is king macam Bosku Najib. Sebab dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia, ia adalah perbicaraan yang cukup adil untuk semua. Tak kira rakyat biasa, Perdana Menteri, semua sama rata, semua sama di sisi undang-undang dan perlembagaan di hadapan hakim-hakim yang arif lagi bijaksana. Saya menang, saya bebas sebab saya tidak ada melakukan jenayah macam Datuk Seri Najib Tun Razak. Kenapa saya tidak pernah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun macam Datuk Seri Najib Tun Razak? Sebab saya, Jufazli Syah Ahmad, sebagai penganalisis politik bebas, tidak ada melakukan apa-apa kesalahan jenayah dalam negara ini, sekalipun 100 kali saya ditangkap oleh bosku dan anjing-anjing politik kurapnya. Sebab itu Pak Cik Mak Cik Oto Arum, kebenaran ini sebenarnya terlalu pahit untuk ditelan. Bosku Najib tersilap, dia ingat kalau dia banyak merompak, kalau duitnya bilion-bilion, dia akan menang dalam Mahkamah Malaysia. Ini silap ya. Hakim bukan buat keputusan berdasarkan berapa banyak duit kau bosku, berapa kaya kau, berapa besar jawatan kau. Bukan. Hakim-hakim buat keputusan berdasarkan bukti-bukti kesalahan jenayah. Sebab itu Bosku Najib kalah dan terus kalah 2 kali berturut-turut di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk 7 kesalahan jenayah rompakan SRC International bernilai 42 juta ringgit. Ini baru 7 kes jenayah. Yang paling cepat, paling awal habis dia punya perbicaraan mahkamah melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada 35 kes jenayah rompakan lagi bernilai bilion-bilion ringgit melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang belum tamat lagi dan belum ditutup oleh Kerajaan Malaysia, oleh Mahkamah Malaysia, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Ini baru hukuman penjara 12 tahun untuk kes SRC, kes rompakan 42 juta ringgit. Kita ada kes mahkamah jumlah rompakan sangat besar. Lebih 6 bilion ringgit dicuri oleh bosku. Kalau dia kalah lagi, dia kena bayar 5 kali ganda duit itu. 30 bilion ringgit dia kena bayar. Jadi bosku, are you ready untuk kalah lagi? Are you ready to check in penjara Sungai Buloh? Are you ready untuk kalah lagi? Ada 42 kes jenayah rompakan bosku. Kau nak lawan Jufazli Syah Ahmad, saya tidak ada kes jenayah rasuah, kes jenayah rompakan sebab saya tak pernah jadi Perdana Menteri, saya tak pernah jadi menteri. Saya tak pernah jadi ahli parlimen, jadi ahli DUN. Sebab itu bosku Najib sangat takut dengan Jufazli Syah Ahmad apabila saya berhujah. Pak Cik Mak Cik Oto Arum membongkarkan bukti-bukti kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam perbicaraan kes jenayah rompakan berprofil tinggi, iaitu kes rompakan SRC International 42 juta ringgit. Ingat Pak Cik Mak Cik Oto Arum, kesan buruk daripada kes rompakan ini, rakyat Malaysia dan negara Malaysia menanggung beban hutang berpuluh-puluh bilion ringgit akibat ketamakan Bosku Najib dan UMNO merompak. Rakyat yang bayar hutang syarikat SRC dan 1MDB. Bosku Najib kenyang merompak, berjoli dengan bosku Rosmah dan orang-orang UMNO menggunakan duit rompakan SRC dan duit haram 1MDB. Yang rugi adalah negara kita. Kenapa negara kita gagal maju untuk tahun 2020? Kerana Bosku Najib. Sepanjang dia jadi Perdana Menteri 9 tahun sehingga 10 tahun. Dari tahun 2009 sehingga tahun 2018. Kerjanya merompak. Memanglah negara Malaysia ni tak boleh maju. Rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Bumi Putra, Cina, India, Sabah, Sarawak tak boleh maju. Sebab kerja kau, projek kau apa? Projek scam merompak dalam SRC dan 1MDB. Kau tu bukan SRC, kau tu bukan 1MDB untuk merompak. Jadi hasilnya hutang negara bertambah. Negara semakin mundur, negara tak pandai maju, hutang negara bertambah. Sebab itu kes jenayah besar ini tak boleh ditutup. Kerana ia adalah tentang duit rakyat, duit negara.
kita nak ambil balik duit yang dirompak oleh Bosku Najib supaya hutang negara, hutang rakyat ni boleh kita bayar semuanya dalam syarikat SRC dan 1MDB di seluruh dunia. Kenapa perbicaraan Mahkamah Bosku Najib ni sampai 42 kes jenayah rompakan? Sebab Bosku Najib bukan rompak RM1, RM2. Bosku Najib rompak berpuluh-puluh bilion ringgit bersama Jolo, bersama Bosku Rosma, Pak Cik Makcik Oto Arong. So, ini adalah untuk kebaikan rakyat, kebaikan negara. Saya tahu orang UMNO suka tengok negara ini berhutang, orang UMNO suka negara ini hancur, orang-orang UMNO suka negara ini dirompak oleh Bosku Najib. Tetapi ketahuilah, kami rakyat tak takut masuk penjara Sungai Buloh untuk menuntut kembali duit yang dirompak oleh Bosku Najib yang dia sudah kalah dalam Mahkamah Malaysia. Lihat atas izin kuasa Allah. Benar ramalan saya selama ini. Saya meramalkan Bosku Najib kalau kalah PRU 14, kes mahkamah dia dibuka dan dia confirm kalah dan confirm check in penjara Sungai Buloh. Ini bukan wayang. This is real. Walaupun hukuman penjara Sungai Buloh ditangguhkan, untuk makluman Pak Cik Makcik Oto Arong, setiap malam Bosku Najib termimpi-mimpikan penjara Sungai Buloh. Walaupun Bosku Najib ditangguhkan hukuman penjara 10 tahun, 12 tahun itu sampai sekarang. Bosku Najib sakit hati kalau kita bagi tahu kepada orang-orang kampung, kepada seluruh dunia, dia kalah perbicaraan kes jenayah rompakan SRC di Mahkamah Rayuan. Hidup Najib tak tenang Pak Cik Makcik walaupun dia kaya hasil daripada dia merompak. Saya terus terang. Hidup dia tak tenang. Sebanyak mana duit dia? Tak tenang hidup dia, tak tenang tidur. Stres, tertekan. Nah, jadi ini pengajaran kepada orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra, orang-orang Islam, orang Cina, India, Bumiputra orang bukan Islam. Boleh merompak dalam negara Malaysia ni. Boleh kau mencuri, tidak kau dilarang. Tetapi ketahuilah negara Malaysia adalah negara yang ada undang-undang. Negara yang ada hakim dia. Negara yang ada mahkamah dia. Negara ini negara hukum. Kalau tadi kau merompak tak kantoi Bosku Najib, you are very lucky. Tapi ini kantoi. Kau bukan rompak sikit, kau rompak berpuluh-puluh bilion ringgit. Sebab itu kau kantoi. Kalau kau rompak tadi sikit, tak kantoi. Kau takkan kalah PRU 14, kau takkan tumbang dalam perbicaraan mahkamah, kau takkan dihantar ke penjara Sungai Buloh oleh hakim-hakim yang adil, yang arif lagi bijaksana. Dalam perbicaraan mahkamah, Bosku Najib dan peguam-peguam dia diberikan lebih masa untuk berhujah. Betul. 4 orang hakim yang menghakimi dan mengadili kes mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan masa yang lebih cukup untuk Bosku Najib mempertahankan diri dia, membela diri dia, menafikan bukti-bukti dia merompak. Tetapi Bosku Najib buat apa? Menipu, berbohong. Dia sendiri mengaku membelanjakan semua duit rompakan 42 juta ringgit. Bosku Najib tidak boleh sembunyikan bukti itu ditemui dalam akaun bank peribadi dia, Pak Cik Makcik Oto Arong. Jadi kes jenayah ini cukup serius untuk menjadi pengajaran kepada generasi baru, generasi lama, generasi masa hadapan. Kalau kau memilih untuk jadi perompak penyamar-penyangak dalam Malaysia ni, sebenarnya kau samalah macam Bosku Najib menghantar diri sendiri ke dalam penjara Sungai Buloh. Bukan orang lain yang hantar Bosku Najib pergi penjara Sungai Buloh ni. Bosku Najib sendiri bangga merompak, tidak malu mencuri, tidak ada rasa menyesal merompak, mencuri duit rakyat dalam syarikat SRC 42 juta ringgit sampai sekarang. Maksudnya Bosku Najib sumbat diri sendiri dalam penjara Sungai Buloh, Pak Cik Makcik Oto Arong. Kenapa hari-hari kita bahaskan kes Mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak? Ini kes rompakan terbesar di dunia. Bosku Najib dilabel sebagai perompak nombor 1 di dunia. Ini duit rakyat, duit negara. Jangan kau main-main. Duit kami yang kau rompak, Bosku Najib. Duit negara kami. Kami sebagai rakyat yang faham undang-undang dan perlembagaan, kami perlu mengikuti prosedur perbicaraan mahkamah kamu. Kami perlu tahu apa keputusan hakim-hakim. Sebab kami pun rakyat menghakimi kes jenayah kau. Kami pun mencari jawapan, betul atau tidak Bosku Najib ni merompak. Kami pun cari jawapan, betulkah ada bukti atau memang tak ada bukti. Jadi akhirnya Allah tunjukkan kebenaran, hakim-hakim tunjukkan bukti itu. Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah. Sebab bukti cukup sempurna. Datuk Seri Najib Tun Razak memang perompak, penyamar-penyangak, perasuah.
yang didapati bersalah atas 7 kesalahan jenayah. Kalau bukan kita yang berkongsi ilmu ini sebagai pengajaran, siapa lagi? Kita rakyat Malaysia. Negara kita dirompak dengan sangat kejam, dengan sangat sadis. Dengan cukup dahsyat. Pak Cik Makcik Oto Aro. Jadi kami sebagai generasi baru, saya graduan master dalam bidang sains politik, CGPA 3.97, graduan sarjana muda dalam bidang sejarah. Pelajar cemerlang STPM, CGPA 4.00. Apalah gunanya kita belajar tinggi-tinggi kalau akhirnya kita tidak ada memberi sumbangan apa-apa kepada negara. Sumbangan Bosku Najib merompak sampai negara ni mundur, miskin, orang Melayu semakin miskin, semakin terkebelakang. Kita rakyat diam saja, kita dirompak. Kita tak boleh jadi rakyat macam tu. Kita perlu bersuara. Ingat ya, kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak ini adalah tentang hidup mati rakyat dan tentang hidup mati negara ini. Bosku Najib dengan orang-orang UMNO, mereka minta kekebalan undang-undang untuk jadi perompak tau, Pak Cik Makcik Oto Arong. Tetapi hakim-hakim tak mahu bagi. Mahkamah tak mahu bagi kekebalan undang-undang kepada Bosku Najib. Kamu tahukah? Bosku Najib menyampaikan mesej. Hanya dia sahaja yang boleh merompak. Rakyat Malaysia yang lain tak boleh merompak. Sebab itu Bosku Najib akhirnya terkejut kalah. Bosku Najib ingat dia kebal daripada tindakan undang-undang. Bosku Najib ingat dia takkan kalah. Bosku Najib ingat cash is king akan menang dalam mahkamah. Tetapi akhirnya yang menang apa? Undang-undang dan perlembagaan yang melindungi rakyat dan negara ini daripada dirompak oleh Bosku Najib menang. Ini undang-undang, ini rule of law. Tak boleh main-main. Sebesar mana kabel kau, sebesar mana pangkat kau, undang-undang dan perlembagaan tidak pernah menyatakan Najib Razak boleh merompak ikut suka hati dia. Undang-undang menyatakan kalau Najib Razak selaku Perdana Menteri merompak, dia boleh dihantar ke penjara Sungai Buloh. Dan akhirnya, masin mulutku, Pak Cik Makcik Oto Arong. Bosku Najib didapati bersalah merompak 42 juta ringgit kerana bukti itu ada dalam akaun bank peribadi dia. Bukan dalam akaun bank peribadi orang lain. Kalau Bosku Najib ini kalah lagi di Mahkamah Persekutuan 15 Ogos 2022 sehingga 30 Ogos, silap-silap 31 Ogos check-in penjara Sungai Buloh. Tolong bersedia Bosku. Bukti sangat-sangat kukuh saya bongkarkan hari ini. Ini kali pertama saya bongkarkan ni. Bukti-bukti rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes jenayah SRC International bernilai 42 juta ringgit. Atas permintaan orang-orang UMNO yang minta bukti dengan saya, so saya bongkarkan. Ya, jadi Bosku Najib jangan marah. Marah dengan orang-orang UMNO. So orang-orang UMNO minta bukti daripada saya. Sekarang saya telah bentangkan bukti. Kalau nak tengok bukti depan mata, anda boleh cek akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada 2 akaun bank peribadi Bosku Najib menyimpan duit haram SRC International sebanyak 42 juta ringgit. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takziah, setinggi-tinggi takziah, checkmate and game over ya untuk Bosku Najib yang kalah teruk buat kali kedua dan kantoi dibogilkan, ditelanjangkan oleh hakim-hakim dengan bukti-bukti kukuh. Sememangnya Bosku Najib didapati bersalah atas 7 kesalahan jenayah rasuah, rompakan, jenayah curi, jenayah pecah amanah, salah guna kuasa, jenayah pengubahan wang haram bernilai 42 juta ringgit yang ditemui dalam akaun AM Bank peribadi Bosku Najib. Apapun, Bosku Najib, karpet merah akan disediakan untuk kamu kalau kamu check-in penjara Sungai Buloh. Bilik penjara Sungai Buloh untuk kamu sudah siap. Tilam juga sudah siap tapi tak ada aircon. Bosku Najib ingat, makanan dekat penjara Sungai Buloh 5 star. Akan makan yang sedap-sedap, jangan takut. Bosku Najib jangan risau, banduan-banduan penjara Sungai Buloh akan menyambut kedatangan Bosku Najib dengan kompang dan segala kompang yang cukup meriah. Sekian. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu bosku. Game is over. Terima kasih. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat ini yang sangat-sangat ditakuti oleh Bosku Najib, banduan perompak penjenayah duit rakyat yang menghitung hari disumbat dalam penjara Sungai Buloh oleh yang arif, hakim-hakim yang bijaksana, Pak Cik Makcik Oto Arong. Game is over bosku. Jumpa lagi.